Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari kelima kawalan pergerakan se-Malaysia. So stay home guys. Save Malaysia. Kecuali of course ketua keluarga yang perlukan membeli barang-barang dapur, silakanlah. Lepas beli barang, sebelum masuk, sanitize yourself first. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada macam mana nak gunakan MySQLi functions yang available dalam PHP dan MySQL programming. Sebab kita akan gunakan MySQL database ataupun MySQL server, ataupun kalau kita nak yang go for fully open source, dan boleh cuba MariaDB. Dia lebih kurang sama juga macam MySQLi. Dia adalah fork daripada MySQL. So tutorial ni boleh diperolehi daripada sini ya, FSCM PHP MySQL. Ini adalah untuk channel YouTube kami. Mohon subscribe. Sebelum tu ada beberapa disclaimer lah, bahawa kod yang kami tunjukkan di sini, kalau kurang security aspect, silalah rujuk kepada pakar untuk menambah ataupun untuk membuat lanjutan kepada macam mana nak secure sistem PHP kita. By right, sesuai tutorial ni sesuai hanya untuk desktop version, desktop view. Sebab kita ada banyak juga kod-kod yang kita dalam bentuk teks yang kita kena lihat dalam desktop supaya nampak jelas kelihatan lah. Dan macam biasa juga, ini adalah ebook saya dan boleh dapat dari ebook untuk MySQLi punya database connection. Boleh didapati bersama dengan tutorial ini. And then kita nak pergi kepada part ini. Ini sebenarnya kita nak fokus pada part ini. So sehingga hujung tutorial kita, sekarang ni kita dah tutorial 15, mungkin kita akan sampai 20 ataupun 20 lebih tutorial. Itu semua kita akan fokus di sini, iaitu macam mana PHP connect dengan database MySQL. Macam mana PHP connect dengan database MySQL. So kita akan obviously kita akan fokus pada bahagian ini. Macam mana kita nak buat CRUD, contohnya create, record, update, delete dan database management lain lah, macam authentication, login, logout dan seterusnya. Okay guys, kita lihat dulu macam mana kita nak create kita punya database. So mungkin sebelum ni kita dah ada buat database, tapi kali ni saya just nak buat satu database baru, ataupun kita nak recap je lah macam mana kita nak buat database. So dalam Laragon ada satu function, ada satu menu yang mana kita boleh access dia punya MySQL function. So kita boleh create database di sini, dan masukkan kita punya database name. So kita boleh buat ni kalau katakan kita tak ada database lah. So pastikan sebelum tu kita on lah kita punya Laragon. Okay, dan kemudian apa yang kita perlukan adalah table structure ni. So let's say kita dah ada satu database, kita dah ada satu table, nama dia students, dan ini adalah table structure dia. ID, matrix number, name, address, DOB. Sebelum ni pun saya dah tunjukkan tutorial exactly sebelum ni. Tutorial ni 14, ni 14, 15, 16, 13 dalam tutorial 13 macam mana saya buat database secara lengkap. So apa yang kita akan buat dalam MySQL database kali ni lah, macam mana kita nak connect dengan database MySQL menggunakan plugin ataupun kita gunakan library MySQLi. Sebenarnya sebelum ni mungkin saya ada mention PDO, ataupun option lain adalah MySQLi. So tutorial sekarang ni kita nak fokus kepada MySQLi dan seterusnya lah. And then so macam mana kita nak buat create connection, kita gunakan MySQLi Connect. MySQLi Connect ni adalah arahan ataupun function dalam MySQLi library yang mana kita boleh connect kepada database dia, provided kita sertakan server name,
Okey, yang pertama, yang kedua kita kena ada username database username. Username kepada database, maksudnya admin user lah. Biasanya root dalam Laragon dibekalkan dengan satu user admin, nama dia root, dan password dia lah. Dalam tutorial sebelum ni pun saya dah tunjuk macam mana nak set up dia punya password. Kalau tak ada password, just leave it blank. Dan pastikan kita ada database name kita, dan pastikan kita create database name kita macam yang kita buat tadi lah. Okey, kita ada database name kita, dan kita ada database ataupun table structure kita. Kalau table structure dan content dia lah, kalau boleh dummy data. Okey, so dan itu yang kita akan buat, macam mana kita nak connect kepada database. So kita try dulu guys, macam mana kita nak try. Macam biasa kita kena ada kita punya Laragon. Okey, pastikan kita ada Laragon. Okey, kita ada Laragon. Mana Laragon kita? Okey, kita ada Laragon kita. Mana Laragon? Kita on kita punya Laragon. Kita on Laragon di sini. Okey, pastikan kita start all. Start all so that kita boleh. Ada banyak. Sekejap, saya exit dulu semua ni. Takut kita confuse. Sorry guys, kita pergi kepada Laragon. Okey, kita pergi pada Laragon, kita start all. Dan kita ada server MySQL dah running. So guys, kita kena pilih satu lah. Mungkin tutorial sebelum ni kita menggunakan PDO. PDO tu ada satu cara lain untuk connect kepada database MySQL, yang mana PDO juga membenarkan kita connect kepada database yang lain. Tapi yang ini adalah spesifik kepada MySQLi database, spesifik kepada MySQL. Itu mungkin drawback dia lah. Gunakan MySQLi functions dalam PHP, dia cuma connect kepada database MySQL ataupun MariaDB. So dia tak boleh connect kepada database yang lain. So kalau kita nak pergi kepada PDO, proceed dengan PDO, teruskan dengan proses-proses CRUD seterusnya menggunakan PDO. Tapi oleh kerana mungkin banyak keperluan macam syllabus kat Malaysia ni kan, HPM-nya College Vocational, dia masih lagi menggunakan database ataupun function library MySQL yang MySQLi yang direct. So itu adalah direction untuk tutorial kita. So kita akan fokus kepada MySQLi sekarang ni. Mana tadi? Laragon. Okay, kita buat satu database. Mana database? Klik sini. Mana tadi? Okay. So kita klik pada menu Laragon, MySQL, dan create database. Create database, type new system, bla bla bla. Okay, klik. Klik new system. Lepas tu kita klik pada database. Ni table, button database. Klik button database dan kita lihat. Masukkan database password, root dan password dia ABCD 1 2 3 4. Ni guys, kalau you tak ada set password, tak perlu password. Tapi kalau you ada password, ABCD 1 2 3 4. Kadang-kadang ada orang tak nak set password, so tak perlu set password. Siapa nak set password, silakan set password. Tapi jangan lupa lah, password tu jangan lupa. Kalau lupa nanti saya tak tahu apa password. Kecuali anda ikut ABCD 1 2 3 4. Okay, so sekarang ni kita ada database kita. So kita ada table student. Ni kalau nak create table student, just right click, create new, dan table.
Okey, table. So nanti bolehlah masukkan database kita, table maklumat table kita. Okey, dan kemudian kita boleh tambahkan juga di sini dia punya field. Tambahkan di sini dia punya field. Klik just klik tambah untuk add new field. Okay, tambah untuk add new field. So macam ID ni, just klik ID kat. Just rename sajalah, bagi provide dia punya name, contoh dia. Dan di sini kita klik pada default untuk dapatkan auto increment. Untuk increment. So yang lain the rest tu kita boleh tukarlah, baca matrix number, baca double klik di sini untuk tukar kepada, ni sepatutnya baca, bukan double. Okay, name double. Okay, dan seterusnya lah, dan klik save. Okay, so apa yang penting bila kita buat database programming ni adalah SQL. Apa tu SQL? Kalau kita perhatikan dalam Heidi SQL ni, dia membenarkan kita untuk run query SQL. Contohnya query SQL. So let's say kita nak run select. Select ni maksudnya apa? Select ni dia akan retrieve data daripada table dan buat listing lah. Just retrieve lah, dia akan retrieve data daripada table. Kalau database kalau SQL command, select tu merujuk kepada macam mana dia retrieve data daripada table. So contoh yang kita nak retrieve kat sini adalah table student. So kita kena provide lah dia punya field name, ID, matrix number, name, address, DOB, bla 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 from student. So select from. So macam mana kita nak buat kita nak test ni, klik pada query. Klik pada ni dan kita boleh test dia punya query. So kadang-kadang it's a good practice untuk kita test kita punya query SQL command sebelum kita embedkan dalam PHP. So nak tahu macam mana dia function ataupun tidak, klik atas ni. Okay, dan dia akan execute lah. So let's say kita nak kita execute macam ni. Kita create satu database macam ni, SQL command macam ni. Nampak tu ID 1, dia tak ada pun field name ID 1. So kita try run. So dia akan bagi tahu ada error. So it's a good practice untuk kita test kita punya SQL command sebelum kita embed dalam PHP. Okay. So ini nanti kita akan gunakan masuk dalam SQL command kita. Okay. So itu kemudian sepatutnya itu kemudian nanti kita bincang. Sekarang ni macam mana kita nak connect dulu. Okay, macam mana kita nak connect dulu database ni. Ni. Gunakan apa? Function MySQLi connect. So nak tahu MySQLi connect ni apa, kita boleh rujuk dalam php.net. So kita boleh search kat sini lah, MySQLi connect. Okay, MySQLi connect adalah MySQLi connect adalah satu function untuk kita communicate ataupun connect daripada kita punya database atau daripada web server ataupun middleware kita pergi kepada MySQL database. Tapi dengan syarat dia provide benda-benda ni lah. 4 item tersebut, iaitu ni server name, username admin username, username admin password dan database name. So kita provide 4 item ni betul. Okay, kat mana kita nak rujuk tu kita boleh tengok dalam kita punya Heidi SQL ni juga. Okay, ini adalah kita punya database. Ini database kita, database name, DB name. Ni DB name kita. Lepas tu password masa kita masukkan tadi. Lepas tu kita ada root user, kita ada localhost, host dia localhost, dan kita ada root user dengan password dia lah. So itu yang kita akan gunakan. Lepas tu kita akan run MySQLi connect dengan 4 variable tadi kita masukkan. First thing adalah server name, second adalah username, kemudian password, fourth adalah database name. So kita kena specify database name dia lah. So kat sini kita check connection. Kalau tidak berjaya, not
con ni maksudnya tak true, false lah, ataupun tak berjaya. So dia akan terminate dan akan paparkan apa dia punya connection error. Selain daripada tu, kalau berjaya dia akan buat db connect. So kita test guys. Saya buat ni, nama dia db connect. Nama file dia adalah db connect. Nama file dia adalah db connect. db connect db connect. Kita besarkan sikit. db connect. db connect. db connect. So macam nak test, macam biasa kita buka Laragon kita, klik pada web di sini dan kita lihat apa folder kita tadi. Saya buat satu folder baru, nama dia new system. New system, folder dia new system. So klik pada web, dia akan keluar macam ni, index, dan kita lihat dia punya new system folder. New system folder. Okay. So kat sini kita ada db connect. So well, macam tu je lah. Unless kalau antara satu daripada 4 ni, kalau dia error contohnya macam ni, kalau satu daripada 4 tu ada problem, then dia akan keluarkan something like this. Okay, dia ada error. So dia bagi tahu kita nak connect, dia cuba nak connect tapi dia tidak berjaya. So pastikan 4 item ni betul guys. Okay, 4 item ni betul dan dia akan connect kepada kita punya database. So itu je lah untuk exercise db connect. Tapi apa yang kritikal adalah macam mana kita nak buat data tu keluar dalam kita punya interface. Itu yang kita nak. Okay, ni kita nak. Okay, so macam mana kita nak baca data daripada database. Kalau kita perlu slide ini, kita akan buat exercise yang seterusnya. Nama, okay, macam tadi kita boleh test. Kita test SQL command kita sebab nanti apabila dalam coding PHP kita, dia akan perlu run MySQLi query. So di sini kita akan provide SQL command dia. So SQL command ni kita boleh test dulu pada kita punya Heidi SQL. Contohnya, okay, Heidi SQL kita, ini adalah code yang kita gunakan ataupun SQL command yang kita akan pakai untuk kita buat listing data. Nampak dia punya listing data. Ini dia punya listing data lah. Tak betul ni nombor. Okay, tak apa. Nanti kita adjust balik. Kita ada matrix number, name, address, DOB. So ini adalah command SQL untuk kita pakai nanti. Kat mana kita nak letak command ni? Let's say kita buat satu file baru, nama dia listing.php. So ini adalah listing.php. Listing.php. So nama file baru ni listing.php. Save sebagai listing.php. First thing yang dia akan buat adalah include database connect, dbconnect.php. Yang tadi, baru tadi kita dah buat, dah simpan dalam file yang lain. File ni kena sama dalam folder yang new system ya. Kena berada dalam folder new system. So ini dbconnect, yang file yang kedua nama dia listing.php. Listing.php dia akan include dbconnect.php. Sebab apa? Sebab setiap kali kita nak buat connection, kita kena buat benda ni lah, MySQL connect. Tapi since database yang kita akan connect tu sama, dia punya maklumat database pun sama, so just why not kita just include saja. Gunakan function include untuk kita import code yang sama. So dan kita perhatikan kita kat sini kita gunakan database variable dia, database connection variable, nama dia conn, C-O-N-N, conn, C-O-N-N. So kemudian nanti kita akan masukkan SQL command. Di sini kita masukkan SQL command. Kalau nak test, kita buat di dalam Heidi SQL. So boleh test dalam Heidi SQL ID. Okay, kita adjust sikit, masuk sini. Okay, from students. Kenapa from students? Sebab itu table yang kita nak rujuk. Then kalau kita perhatikan, kita akan guna pakai 3 function utama ni untuk MySQLi, iaitu MySQLi query.
So boleh rujuk dalam php.net apa kerja dia, performs an SQL query on the database. So kita akan embed SQL command dan hantar kepada database yang connected dengan kita punya connection. Then satu lagi function ni untuk check adakah result yang kita dapat tu ada record. So 6 rows ni dia akan tentukan berapa banyak record. Kalau kosong maksudnya tak jumpa record. Tak jumpa record ni in case macam mana? Let's say kita buat search, kita search student nama dia Ali. So kita tak jumpa Ali dalam database, dalam table tak jumpa Ali, so dia akan dapat kosong. So kalau kosong maksudnya record not found, result tak ada. Lebih besar daripada kosong maksudnya 1, 2, 3 ataupun seterusnya, dia akan boleh dapatkan record tersebut lah. And then yang ni best sikit, MySQLi fetch associative. So result yang dia dapat tu nanti dia akan fetch dalam bentuk associative array. Okay, maksudnya setiap satu record tu dia akan fetch dalam bentuk associative array. Apa tu associative array? Ini contoh dia lah. So setiap satu record ni kita akan ambil ataupun kita akan simpan dalam array, associative array, yang mana setiap satu item ni, data ni, dia kita represent dengan field name dia. Field name dia. So yang ni yang best sikit lah dalam PHP. Kita boleh rujuk dia punya field name menggunakan associative array, so that kita nak coding dia lebih mudah lah. Okay, lebih mudah. Nah, itu yang saya suka lah. Kemudian kod dia yang complete adalah macam ni. Okay, macam ni. So if MySQLi 6 rows, result dia lebih besar daripada kosong, ni maksudnya ada record yang dijumpa ataupun ada record yang di fetch. Ada record yang di fetch. Okay, kemudian dia akan rotate ataupun iterate ni sebanyak mana record kita ada. Kalau 3 record kita ada, kita dapat, dia akan iterate 3 kali. So dia akan print ID, name, DOB dan address. Oh, ada satu lagi terlupa. Okay. Matrix number. So kita rujuk balik, betulkah dalam ID SQL kita? Matrix number. Okay. Matrix number. Okay, betul. So ini adalah 5 item yang kita jumpa dalam record tersebut, dan dia akan iterate lah sehingga habis. Dan if ni adalah checking untuk dia lihat ada tak record. Kalau lebih daripada kosong, maksudnya 1 record ataupun 2 record ataupun 3 record ataupun 1000 record. So dia akan print lah di sini sebanyak berapa banyak record yang dia fetch. Tetapi kalau dia tidak jumpa record, apa-apa record, dia akan keluar macam ni, no result, something like that. Dan pastikan selepas kita buat connection, kita buat MySQLi close. MySQLi close ni untuk kita terminate connection, dan itu cara kita optimize RAM ataupun memory kita punya PHP server ataupun web server, so that data tu yang banyak tu tidak akan disimpan dalam server. So dia akan push out lah daripada memory. So ini adalah contoh dia, satu DB connect, okay, DB connect, dan seterusnya adalah listing.php. Okay, DB connect, include DB connect, lepas tu kita buat SQL command, lepas tu kita akan run query yang kita hasilkan di atas ni. Then kita check ada tak record yang didapati daripada result. Kalau ada, then kita akan iterate untuk outputkan setiap satu record ini dan setiap satu field. Tetapi kalau katakan data tu tak ada, dia akan keluar no result. Dan kemudian last kali kita akan tutup. Okay, push database, push DB connect. Bukan push database lah, maksudnya push database connect dan apa yang disimpan data tu lah, record-record yang disimpan dalam RAM web server. Okay, so kita lihat apa dia punya hasil. Okay, kita masih berada dalam new system. Okay, kita ada DB connect tadi, listing yang kita nak. So lihat, okay, data-data ni kita boleh paparkan semula. DB connected. So tadi ada DB connected kan. So yang ni kita boleh
Selepas kita pasti bahawa kita dah connect kepada database, so komenkan dia, so that kita tak perlu nak keluarkan dia punya notification bahawa database dah connected. So it's not good lah for user interface. Okay guys, terima kasih banyak. Stay at home, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Dan pastikan, lupa pula nak pastikan anda semua subscribe kepada channel FSTM Quiz. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.